Ini kita Fathul Mu'in, muka surat 225. Surat 225. Petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. 223. Ayat berapa ni? 225. 223 petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sunnah taswibun li azanai subhin wa huwa an yaqula ba'dal hay'alataini as-salatu khairum minan naum marratain. Sunnah bertaswik dua kali. Sunnah bertaswik dua kali. Taswik untuk dua kali azan subuh, iaitu apa dia taswik? Sesudah mengucap nak baca guna tu, dia hayya alatain. Hayya alatain mana dua hayya tu lah, hayya ala salah dan hayya ala falah. Hayya ala salah dan hayya ala falah. Hayya alatain, dua hayya tu lah. Mana ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Warna dia tulis Rumi. Boleh baca tak? As-salatu khairum minan naumi. Tak? Minan naumi. Allah, minan naumi gitu. Tak bila? Iyalah, minan naumi lah, ming tu bagi bawah. Minan naumi, rumi ni. Tak boleh baca. Hak Arab nak jadi rumi tak jadi. Tapi dia bubuh ni ikut bagi. Naumi tu kan tengok ming bagi bawah. Naumi lah, tapi kalau kita berhenti naum lah. Itu dia tu naumi. Apa dia melakukan solat itu lebih bagus, lebih baik daripada tidur. Jadi selesai berkaitan dengan syarat. Syarat ketika azan dan iqamah. Ni nak masuk pada pembicaraan hak sunat pula. Syarat terdahulunya tertib. Tertib ni ikut aturan ni lah tertib. Syarat yang kedua kena mualak. Jangan cerah lama antara satu-satu kalimah tu. Tapi kalau hanya tengah tu cakap sikit, diam sekejap walaupun sengaja, dia tidak jadi putus mualak. Pandai ni. Dia kalau dicakap, tapi waktu disunatkan jangan bercakap. Tapi kalaulah dia bercakap, tengah-tengah dia azam, dia bang, tiba-tiba ada orang tanya ke dia gapo-gapo, dia pun jawab. Dia pun jawab. Kena azan semula ke tak? Tak payah. Tu tak payah. Sebab apa? Tidak putus mualak, turuk-turuk ketika azan dengan hanya bercakap sekejap. Dengan hanya bercakap dengan beberapa kalimah, tidak memutuskan mualak. Kemudian syaratnya kuat. Kalau azan tu bagi semua jemaah. Kalau azan tu bagi diri sendiri, sekadar untuk diri sendiri je lah. Kemudian azan pula syaratnya adalah kena masuk waktu. Itu syarat dia. Kalau kita azan, tengah azan barulah masuk waktu, memang kena mula daripada awal belaka lah. Kena mula daripada awal belaka. Ya, kadang-kadang ada juga tempat tu. Dia salah tengok jam ke orang nak seminit. Dia awal. Tapi masih di tengah azan tu, waktu masuk lah. Masa di tengah azan tu waktu masuk. Tetapi di awal tu waktunya tak masuk. Waktunya tak masuk.
Jadi azan tu kena start semula. Walaupun di tengah tu waktu masuk, tak kira sebab awal tu waktu tak masuk. Tapi ni bukan sengaja ni tersalah. Ni tersalah. Jadi azan tu tak jadi. Dia kena azan kena bang semula. Kena azan kena bang semula. Ni hak syarat. Ni nak masuk pula kepada yang disunatkan. Yang disunatkan ketika azan. Sunnah, sunat dia taswik. Dia taswik ni biasanya sabun atau tasawuf asalnya menguat asal dia. Asal. Jadi taswik ni jadi panggilannya taswik. Macam kalau bismillah dia panggil basmalah. Min babin nahti tu. Ataupun kalau alhamdulillah dipanggil hamdalah. La haula wala hauqalah. Tahu? Kat mana? Ya tahu. Ni as-salatu khairum minan naum. Dia panggil taswik. Dia panggil taswik. Sunat bertaswik 2 kali. 2 kali itu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu 2 kali. Untuk 2 kali azan subuh. Untuk 2 kali azan subuh. 2 kali azan subuh. Dia kita biasanya azan yang pertama tak ada as-salatu khair minan naum. Azan subuh barulah ada as-salatu khairum minan naum. Di sini dalam kitab kata dia 2 kali. Ini 2 kali tu as-salatu khairum minan naum tu memanglah 2 kali. Sunnah bertaswik 2 kali ni as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. 2 kali lah. Yang kita bicara sini untuk 2 kali azan subuh. Jadi maknanya azan yang pertama ada jugalah taswiknya. Tapi kalaulah tempat kita ni kalau azannya 2 kali, azan yang pertama tidak ada salatul khair minan naum. Hak tu dinyatakan dalam kitab I'anatut Talibin ni. Dia kata hak berlaku adah ahli Mekahnya as-salatu khairun naum hanyalah azan subuh, azan yang kedua, supaya nak membezakan antara azan subuh dengan azan hak belum masuk waktu subuh. Ada ni. Hak sunatnya as-salatu khairun naum bagi kedua-dua azan subuh. Ada ni. Bagi kedua-dua azan subuh. Tapi hak berlaku adah ahli Mekahnya, mereka mentaksiskan mana mereka kata as-salatu khairun naum hanya dah pada azan yang kedua, azan subuh yang kedua. Azan subuh yang pertama tidak didatangkan dengan as-salatu khairun naum, tujuan untuk membezakan. Ada. Ini adah orang Mekah. Lepas tu kadang-kadang adah pun boleh guna pakai juga. Tapi di sini taswik sunat bagi dua azan subuh. Dua-dua azan subuh, azan yang pertama dan juga azan yang kedua. Tapi kalau tempat kita pun sama juga. Azan yang pertama ni azan yang pertama memang tidak didatangkan dengan as-salatu khairum minan naum. Supaya apa ni? Supaya boleh dibezakan. Supaya boleh dibezakan. Beza antara azan yang pertama, kalaulah orang makan sahur boleh makan lagi, dengan azan yang kedua habis dah, masuk dah waktu subuh. Boleh bezalah situ. Beza di azan yang pertama tidak didatangkan taswib,
Tidak didatangkan as-salatu khairum minan naum. Wa yusawwibu li adhani faitati subhin wa kuriha li ghairi subhin. Dan taswib sunnah dilakukan pula pada azan solat qada subuh. Untuk solat subuh makruh dilakukan. Dia sunat taswib ni bukan hanya azan subuh hak fardu tu, bukan hak tunai saja, bukan. Bahkan kalau hak waktu sudah habis, hak waktu sudah habis sekalipun sunat juga. Kita taswib sunat juga, sebagaimana hak berlaku pada Nabi SAW. Hak Bilal azan selepas daripada waktu subuh sudah habis itu. Bilal azan ketika waktu subuh sudah habis itu, Bilal kata juga dengan as-salatu khairum minan naum. Maknanya kalau kata hak subuh hak qada pun sunat juga kata as-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Yalah, sembahyang ni ibadah, tidur ni perkara mubah, perkara haruh. Padahal tak ada lebih baiknya. Sebab memanglah sembahyang tengah tidur tak ada lah lebih baik. Sebab sembahyang tu ibadah, tidur ni perkara mubah sahaja. Tapi kenapa juga kata sembahyang lebih tidur daripada sembahyang lebih baik daripada tidur? Dia tidur ni pun dia boleh menjadi wasilah kepada ketaatan. Wasilah kepada ketaatan. Tidur ni ibadah juga. Tidur ni ibadah juga. Tidur asalnya mubah je lah, perkara haruh. Pahala tak ada, dosa tak ada. Kalaulah tidur seumpama tu, sembahyang lebih baik dia tidur, tak bilang tidur tu. Sebab sembahyang ni ibadah. Sebab apa? Sebab tidur pun dia akan jadi ibadah. Dia jadi ibadah. Kenapa? Kerana tidur ni menjadi wasilah kepada tahsilit ta'ah, menjadi wasilah kepada meninggalkan maksiat. Tidur ni jadi wasilah daripada meninggalkan maksiat. Orang mari nak jumpa kita nak ngupak, aku ngatuk, aku nak tidur. Tidur lah, lebih baik. Allah mari nak cerita benda semasa maklumat masyarakat ni, mengatuk lu, nak tidur. Apa nak tidur? Wasilah kepada meninggalkan maksiat. Wasilah ni jalan. Jadi dia ngupak je nguak kita nak tidur. Ni dok kita hok nguak tadi mengupak segar dalam mata. Pelik dia ni. Jadi tidur sendiri pun jadi ibadah. Sebab apa? Sebab tidur ni menjadi wasilah, jalan tangga kepada melakukan ketaatan. Tapi kalau tidur kerana nak buat maksiat, tidur tu pun maksiat. Tidur tengah hari dulu, buat apa? Biar mata segar sikit, malam karang curi senang. Jadi dia tidur tengah hari tu, nak jadi malam tu mata dia keras, mati tak ngatuk. Sebab apa? Sebab nak curi. Tidur tu pun maksiat. Sebab perkara haruh ni, haruh hukum asal. Ada haruh hukum asal. Dia boleh jadi pahala sunat, dia boleh jadi pahala wajib, dia boleh jadi pahala haram, dia boleh jadi dosa haram. Benda haruh ni mana? Kalau kita tak tidur mudarat, wajib tidur. Pada ni kita tidur nak sihat, buat ibadat, tidur jadi ibadat. Samalah, semua benda haruh tu boleh jadi kok ibadat, boleh jadi kok maksiat. Benda haruh hukum asal. Hukum asal haruh. Tapi haruh ni pun dia boleh tukar hukum. Jadi tidur ni perkara haruh. Tapi kenapa kata semayang lebih baik dia tidur?
Semayang dengan benda harus tidur ni tak boleh nak banding lebih baik warnanya. Sebab apa? Sebab tidur ni menjadi ibadah juga, jikalau menjadi wasilah tanda kepada melakukan ketaatan. Bila. Jadi semayang baik dia tidur taat tu lah. Jadi sunat taswik walaupun bagi sembahyang subuh qada sekalipun. Untuk selain subuh makruh dilakukannya. Selain subuh makruh. Walaupun kita kata tengah hari tu orang duk tidur belaka tempat kita tu. Dia biasanya tempat-tempat pengajian. Tempat-tempat pengajian ni terkadang tengah hari tu dia suruh tidur belaka. Mana dah? Memang tidur belaka, tidur sungguh mana? Kalau kita tak tidur pun tak ada apa juga sebab orang tidur belaka. Tidur. Kita pun nak bang zuhur, masih lagi tidur, as-salatu khairum minan naum, makruh. Lepas tu orang tengah tidur tu, tak payahlah. Pada ni, walaupun semua tidur belaka sekalipun, dimakruhkan kita taswik kata as-salatu khairum minan naum selain daripada azan subuh. Kemudian tadilah azan subuh as-salatu khairum minan naum asalnya disunatkan kata bukan hanya azan yang kedua, azan subuh yang kedua, bahkan azan subuh yang kedua, bahkan azan subuh yang pertama yang waktu belum masuk lagi pun disunat juga kata dengan as-salatu khairum minan naum. Tapi yang adah yang diperlakukan oleh orang Mekah, dia hanya taswik pada azan yang kedua saja untuk membezakan antara azan yang pertama waktu subuh belum masuk dengan azan yang kedua waktu subuh sudah masuk. Itu sunat yang pertama, taswik. Wa tarji'un, tarji' ni ulang. Asal makna tarji' ni ulang. Dia sepatutnya tarji' ulang ni hak yang kedua panggil ulang tau. Ini yang pertama, yang kedua tu hak kuat tau. Kalau kes patut nama lah. Kalau sepatut nama, hak kata dulu sebelum kata kuat tu, hak tu tak munasabah dengan tarjih. Sepatutnya tarjih ni hak yang kedua tu lah, ulang. Nama dia gitu. Walaha hak tarjih ni asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hak ni secara perlahan. Lepas tu kuat. Hak perlahan tu tarjih. Hak perlahan tu ulang. Hak ulang, hak kuat ulang. Jadi nama dia dah. Nama dia dah. Sebab itulah dia ada khilaf ulama sebenarnya. Hak tarjih ni kena ke hak mana? Hak tarjih ni kena kepada hak perlahan tu ke hak kuat? Hak perlahan ataupun hak kuat? Setengah pandangan hak tarjih tu hak yang pertama. Hak perlahan tu, hak tu hak tarjih. Ada kata dak tarjih hak kuat pula. Kali ikut sepat, kali ikut ulang. Yang kedua lah ulang, yang pertama takkan nak panggil ulang. Mana tarjih ni? Bi ayatiya bi kalimatai syahadataini marratan sirran ay bi haisu yasma'u man qaruba minhu urfan qabla al-jahri bihima littiba' wa yasihu bidunihi. Mana sunnah melakukan tarjih iaitu bersuara perlahan pada dua kali pembacaan, pada masing-masing dua kalimah syahadah. Dia mau gitu. Artinya menurut penilaian umum, orang yang dekat padanya, perlahan-perlahan ni macam mana ni? Orang yang dekat padanya dianggap sebagai sudah dapat mendengar suara azan sebelum seperti itu diucapkan. Dia payah terjemah dia ni. Sebagai itibak Rasul, bagi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kepada Abi Mahzurah tu.
namun tetap sah azan dengan tanpa tarjih, sebab tarjih ni sunat je, bukan wajib. Jadi sekarang ni diterjemah tu menurut penilaian umum, orang yang dekat padanya dianggap sebagai sudah dapat mendengar suara azan sebelum seperti itu diucapkan. Jadi gini, sekarang tarjih ni kita datangkan 2 kalimah syahadah. Kita datangkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sebelum kita kuat. Ada ni. Maknanya 2 kalimah syahadah tu kata selepas daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan bagi ni. Lepas Allahu Akbar, dia pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun asyhadu kuat. Tidak. Bukan kata asyhadu 2 kali, asyhadu 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah je lah. Lepas tu barulah dengar kuat. Habis barulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Bukan. Kedua syahadah tu kata dulu awal-awal. Kata dulu awal-awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara kuat. Kemudian secara perlahannya dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Barulah didatangkan syahadah dengan kuat. Begitu. Jadi selepas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu lama sikit lah. Ada ni. Ni tarjih. Kemudian perlahan-perlahan tu macam mana perlahan tu? Sekadar orang yang ada dekat dengan dia tu dengar. Tu perlahan. Lepas tu dia kata sini perlahan. Bihaisu yasma'u man qarba minhu urfan qabla jahri bihima. Sekira-kira mendengar oleh mereka yang berhampiran dengannya, mendengar ni pada uruf. Kiangnya dengar lah tu. Mana urfan ni, dengar urfan ni pada uruh ni. Uruh di sini bukan dengar tu, orang dekat. Orang dekat pada uruh kat mana? Dekat pada uruh. Sekarang ni sirran kata dengan perlahan. Macam mana perlahan? Setara mana perlahan? Dia punya bunyi tu setara mana perlahan? Bihaisu yasma'u man qarba minhu. Sekiranya mendengar oleh mereka yang berhampiran. Berhampiran ni jarak mana? Urfan, pada uruh. Berhampiran pada uruh mana? Keduduk depek gitu. Ada berhampiran ni jauh sikit pada ni. Tapi jauh pun didengar. Mana jauh sikit tu panggil hampir dah tu. Bukan kata hampir kita pergi buhlinga di bibir dia dah. Maknanya hampir urfan. Ni urfan ni. Hampir pada uruh. Mana kalau dia bang sini, kita duduk belakang sikit, kita dengar. Mana bukan kata perlahan sangat. Tambahan pula sekarang ni dia pakai speaker. Memang dengar. Dia memang dengar lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Memang kita dengar sebab dia speaker. Maka kita dengar terjek dia tu, kita sunat jawab tu dulu. Kita sunat jawab tu dulu. Ada ni. Kalau kita dengar tu. Kemudian dengar orang berhampiran ni, setengah ulama tabik dalam 7 orang ke ada kawasan tu. Biar dengar lah juga. Bukan kata setakat dengar linga saja dak lah. Kalau dengar linga saja ni, orang duduk depan tu dak dengar dak. Kita kata tarjih ni dak, kena buat kuat juga sikit lah. Sebab apa? Bila orang yang berhampiran tu dengar, maknanya perlahan tu perlahan kuat sikit. Sebab kalau perlahan hak dengar telinga saja, depek dengan kita barulah dengar. Macam kita semayang sebelah, kita dengarlah sebelah tu baca. Sebab dekat. Ni orang berhampiran dengar ni bukan berhampiran macam kita duduk dalam saf. Maknanya orang berhampiran duduk sekitar kita duduk dengar. Maknanya kita tarjih suara tu bunyi juga. Bukan setakat dengar telinga saja. Sebab sirang ni asalnya perlahan-perlahan ni dengar telinga saja. Sini sirang dengar orang yang ada berhampiran. Bukan hanya dengar telinga saja. Hak jahar latah kuat ni lah orang dengar belakang tu. Kalau sir perlahan asalnya dengar telinga saja.
Kalau kita semaigak orang sebelah tu dengar lah. Tapi hak ni tak ni, orang berhampiran pun dengar. Mana sir perlahan ni bukan perlahan sangat-sangat. Tu sunat tarjih tu. Ni pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan dalam mazhab Maliki, ada dalam hadis Muslim berkaitan dengan tarjih. Mana sunat kata dua kalimah syahadah dua kali secara perlahan, barulah di ni azam dengan suara yang kuat. Dia tarjih hanyalah dua kalimah syahadah. Ni dok ni habis dikata dulu. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Lama-lama hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah dikata belaka. Tak ni tarjih ni dengan mendatangkan dua kalimah syahadah secara perlahan, dua kalimah syahadah dua kali secara perlahan. Bukan hayya 'alas salah pun nak tarjih juga. Ni nak pasal tarjih belaka ni. Tapi kadang-kadang ramai juga di kalangan tutup bila kitanya tarjih itu tidak ada. Tak ada lah kalau selepas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu asyhadu lalu dah. Tak ada lah tu. Tak ada lah tu. Kalau ada, mestilah dia berhenti sekejap. Tadi pula kalau kod speka memanglah benda ni bunyi. Jadi hak tak ada tarjih tu dipakai mazhab Hanafi Hanbali lah dah. Dah nak kata kau anak kitanya. Dia mazhab Hanafi Hanbali. Sebab tarjih ni sunat di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Maknanya kalau tu bila tak mau tarjih dah sudah marah lah. Lagipun mazhab Syafi'i kita pun hukum sunat bukan hukum wajib. Ada ni. Hukum sunat bukan hukum wajib. Kemudian sunat pula bukan sepakat mazhab. Sunat di sini mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab Maliki. Sunat tarjih. Ambillah. Wa ja'ala musabbihataihi bisimakhaihi fil azani dunal iqamah. Masuk pula hujung jari telunjuk ke dalam telinga ni. Hak ni pun kadang-kadang tak berapa juga. Sebab apa? Sebab dia kata zaman dulu bubuh jari di telinga ni supaya kita jadi kuat. Bila kita tutup ni kan, kita jadi azam tu dengan kuat. Sekarang ni dah payah dah dia kata sebab speka dah. Lepas tu dia pun bubuh tangan belakang. Sedap tu bila. Tak ada dah bubuh tangan di telinga. Sunat bubuh hujung jari telunjuk di kedua telinga ketika azan. Tidak disunatkan letak jari telinga ketika kita iqamah. Ni perkara-perkara yang disunatkan ketika azan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.